Lu menabung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Okey, terima kasih user 960. Jumpa lagi dengan Poi Dealer Publico. Okey, topik Poi malam ni, Poi baru habis meeting tadi. Kenapa kita perlu menabung? Pasal apa kena menabung ni? Perlu ke kita menabung? Okey, kenapa kita perlu menabung? Apa faedah menabung ni, bagus ke tak bagus, dan jenis yang macam mana kita perlu menabung. Okey, Poi kongsi ilmu okey, supaya tuan-tuan adik kakak. Okey, terima kasih Heng Siong, terima kasih Jamal Ismail, terima kasih. Kita perlu menabung, kena ada simpanan. Okey, sebab apa? Sebab kita menabung ni dia satu tabiat yang baik sebenarnya, tabiat yang baik. Okey, sebab tu kita dari kecil dah dididik menabung. Okey, cuma zaman-zaman dulu tu cara menabung tu letak duit dalam tabung, letak dalam bekas tempurung. Sekarang dah berbeza jauh dah. Cara menabung sekarang ni cukup senang. Dan senang nak menabung. Okey, kita perlu buat menabung ni untuk diri kita sendiri. Kita dah kerja, kita nak peceng pun kena menabung juga. Kita nak menabung untuk keluarga, untuk anak-anak. Kita kena sentiasa ada simpanan. Kena sentiasa ada simpanan. Jadi kepada tuan-tuan, adik-adik kakak yang kata orang ni susah nak menabung, ada cara dia. Yang penting ilmu tu kena ada. Ilmu kena ada. Sebab tu Poi bagi ilmu ni percuma je, tuan-tuan tak kena bayar. Kalau kita nak jemput orang yang mengajar kita mengenai pengurusan keuangan dan dengan ilmu, kita kena bayar. Dan kita tak mampu nak bayar. Bukan orang nak minta RM20, RM30 upah. Kadang tu sampai beratus-ratus. Kena masuk kursus lah, kena pergi belajar. Kita tak ada masa. Kita kerja. Okey kan? Jadi menabung, anda ni beruntung. TikTok ni satu platform yang bagus untuk kita kongsi ilmu. Okey? Saya merupakan dealer Publico dan saya dulu pun tak berjaya menabung. Okey, Poi dealer Publico. Walaupun saya kerja offshore. Kalau sebut kerja offshore ni orang tahu gaji besar. Dia bukan masalah gaji kita menabung. Dia masalah diri kita. Diri kita ni tak nak buat simpanan. Tak nak buat simpanan untuk dana kecemasan. Sebab dana kecemasan ni penting. Okey, tak kisahlah dalam apa bentuk pun. Dalam bentuk duit ke, dalam bentuk hartanah ke, dalam bentuk saham ke, emas ke, tak kisahlah apa-apa pun. Janji kita menabung. Menabung ni untuk masa depan kita. Masa depan kita kerja, bukan kita kerja kita selalu sihat. Bukan kita kerja ni kita selalu ada kerja. Kadang-kadang kalau orang yang kerja sendiri tu macam Noreh Getah, pergi ke laut, jual pasar, tu kerja-kerja yang kata orang kerja kampung. Kerja kampung ni tak ada EPF, tak ada KWSP, tak ada duit peceng. Sedangkan orang yang ada duit penceng pun tak berjaya menabung. Menabung ni kita nak didik diri kita ni sentiasa ada duit. Sentiasa ada duit. Dan cara nak menabung, pastikan kita kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena paksa. Kena paksa diri kita. Kalau kita shopping, kita tak paksa diri kita pun. Sekali kita shopping, kita nak shopping selalu. Shopping ni bukan tak boleh. Tapi yang tak bagus shopping ni, kita shopping benda-benda yang kita tak perlu. Semua orang suka shopping. Saya pun suka shopping. Tapi kita kena kawal diri kita ni, kurangkan shopping. Apatah lagi sekarang ni, taraf hidup sekarang tak sama 20 tahun yang dulu. Zaman tok nenek kita dulu.
Zaman tok nenek kita dulu, zaman murah lah. Makan minum murah, kerja gaji murah. Tapi kenapa mereka dapat membina rumah? Kenapa mereka dapat membeli tanah? Sedangkan masa tu tak ada teknologi yang macam kita hari ini. Kita ni banyak platform yang kita boleh cari hasil. Contohnya kita boleh buat bisnes online. Kerja, jangan kita harap satu kerja je. Sebab bila kita harapkan satu kerja yang tetap yang kita buat sekarang ni, contoh kerja swasta ataupun kerja kerajaan, okey, yang kerja hakiki, jangan kita tinggal. Kita nak berjaya dan nak jadi orang kaya, itu untuk diri kita sendiri, untuk kata orang apa, kesenangan diri kita sendiri. Kita kena ambil dua pengajaran yang berlaku di tanah air kita sendiri. Okay? Tak payah nak tengok negara luar. Negara luar pun sama je, lebih kurang je. Masing-masing ada masalah. Negara kita sendiri, dua perkara besar yang berlaku. Okay? Pada tahun 2014, banjir besar di Kuala Kerai, Kelantan. Okay? 2014, musim hujan lebat, Kuala Kerai habis tenggelam. Rumah hanyut. Binatang tu semua mati. Kita jadi trauma. So kita kena bangkit semula. Sebab apa? Sebab dia menabung ni, dia perlukan kena ada cabaran juga menabung. Kalau tidak ada cabaran, kita tak berjaya menabung. Okey, kenapa anak-anak muda sekarang kata orang ni tak fikir masa depan dia? Sebab dia masih muda lagi. Dia tak nak tengok, tak nak fikir masa depan. Ada orang tu tak nak, biarlah. Jauh lagi, mak ayah ada lagi. Tak ada duit tak apa, mak ayah ada. Okey, kita nak mendidik masyarakat ni, terutama anak-anak muda menabung ni, bermula di usia yang muda. Usia yang muda ni kita kuat tau. Kita masih kuat. Kita boleh bekerja banyak, 2-3 kerja kita boleh buat. Dan kita kena ingat suatu hari, suatu masa, tuan-tuan, adik kakak, kita akan tua. Dan kita akan berhenti kerja. Jangan kita susah semasa hari tua. Ramai orang susah bukan masa muda. Ramai orang susah semasa hari tua. Sebab apa? Sebab masa muda tak nak menabung. Menabung pula tak kena cara. Simpan duit dalam bank, ambil semula. Simpan duit dalam tabung haji, ambil semula. Itu kelemahan duit yang jelas dan nyata. Kita tak boleh nak nafi. Duit ni dia membuatkan kita suka berbelanja. Okey? Sebab itulah saya sebagai dealer public go ni, tugas saya membimbing seramai mana yang boleh untuk katakan kita membimbing daripada orang yang boros, dia tak boros. Daripada orang yang tak pandai menabung, dia pandai menabung. Daripada orang yang banyak hutang, dia boleh settle hutang dia dengan ilmu. Sebab ilmu tu penting. So saya sendiri pilih emas public go ni. Kenapa saya berlimah dan saya buat simpanan? Kita nak kaya bukan sebab emas kita kaya. Kita nak ada harta ni banyak cara. Pakar keuangan Malaysia, okey, Tuan Azizi Ali, dia menyarankan kepada masyarakat pelbagaikan jenis simpanan. Jangan kita ada baku, ada sebiji telur je. Kena ada banyak. Masuk dia, kita kena pelbagaikan jenis simpanan. Kalau simpanan duit, kita letak dalam bank, kita simpan dalam bank, kita simpan dalam tabung haji, kita simpan dalam ASB. Semua tu dia ada fungsi dia. Dia ada keistimewaan dia. Kalau letak dalam ASB dapat dividen.
Dan kita tak perlu nak nafikan mah ni bukan apa, tak molek sipang. Mah ni adalah satu aset dalam banyak-banyak aset. Emas adalah yang terbaik. Cuma masyarakat kita ni kurang ilmu, kurang pendedahan pasal simpanan emas. Kurang pendedahan. Itu punca yang kita tak nak menabung emas, tak nak beli emas. Sebab kita ada satu mindset, emas ni mahal. Emas ni mahal. Kita dealer ni, saya dealer public goods, saya nak kongsi ilmu. Sebenarnya emas tu tak mahal. Bila kita ada ilmu, kita tahu emas tu sebenarnya tak mahal. Kenapa? Okey. Dari 20 tahun dulu, 20 tahun zaman tok nenek kita, emas 1 gram RM30. Tetap orang kata mahal. RM30. Sekarang zaman kita, zaman sekarang 2024, harga emas 1 gram RM333. Jadi daripada situ tuan-tuan tengok, tuan-tuan fikir, adakah harga emas tu dia turun ke dia naik untuk jangka panjang? Emas adalah simpanan jangka masa panjang. 20 tahun dulu RM30 je. Sekarang RM333 1 gram. Gram yang sama tak berubah. Gram yang sama, ketulinan yang sama, dia tak berubah. Ketulinan dia pun tak berubah. Berat dia pun tak berubah. Apa yang berubah? Yang berubah hanya kepada harga. Harga dia. Okey? Sebab itu emas ni salah satu aset. Salah satu aset yang perlu kita ada. Dan kita kena buka mindset kita ni, pemikiran kita ni, bahawa sebenarnya emas ini adalah satu-satu aset yang mudah dibeli, mudah dimiliki, mudah dijual. Kalau nak gadai pun mudah. Okey? Hanya dengan public go. Di public go sahaja. Okey, tempat lain saya tak tahu. Sebab saya dealer public go, saya hanya cerita mengenai public go sahaja. Okey. Emas ni kalau tuan-tuan beli hari ni 1 kilo harga RM327,000. Saya cek harga dulu. Sebab emas dia tak rugi, tuan-tuan. Emas ni dia tak rugi. Kita rugi, kita kata simpan emas rugi. Sebenarnya kita tidak ada ilmu dan kita tak nak cari ilmu. Sebab tu setiap investment, setiap pelaburan yang kita nak masuk, nak selamat diri kita ni daripada scammer, kita kena, tuan-tuan, adik kakak, kena ada ilmu. Ilmu tu yang penting. Ilmu tu mengatasi segala-galanya. Kita ada ilmu, orang tak tipu kita. Kita ada ilmu, kita tak akan terjerat dengan perangkap-perangkap scammer. Kita ada ilmu, kita berjaya. Ilmu agama pun kena belajar, ilmu dunia pun kena belajar, ilmu pengurusan keuangan pun kena belajar, ilmu apa lagi? Ilmu semayang bank lah, puasa, semua kena belajar. Sama juga kalau kita semayang tak ada ilmu, tak jadi semayang kita. Batal dekat mana tak tahu, sah dekat mana tak tahu. Sebab tu masa Rasulullah pergi dekat Gua Hira, apa yang dia dapat mula-mula? Ilmu kan? Ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Mana Rasulullah ni, kenapa tu Allah buat Rasulullah ni tak pandai baca, tak pandai tulis? Sebab apa? Sebab Rasulullah manusia yang perfect. Dia tak akan tipu orang. Sebab dia wahyu. Rasulullah dapat wahyu untuk bimbing kita untuk bimbing kita ni, terutama orang Islam ni, dan juga seluruh manusia. Bukan Rasulullah tu dihantar, diutus untuk orang Islam saja. Seluruh umat di atas muka bumi. Dengan apa? Dengan ilmu juga.
Sebab tu ilmu tu penting, tuan-tuan. Penting ilmu tu. Kita kalau jenis suka belanja je, sampai bila kita nak belanja? Sebab bila kita dah tua baru kita sedar. Kenapa masa bujang aku tak nak menabung? Walaupun RM20 sebulan, RM50 sebulan ataupun RM100 sebulan. Kenapa aku tak nak menabung dulu? Kita akan rasa benda ni setelah kita berumur. Kita akan rasa. Kita akan rasa kesilapan yang kita buat masa muda. Suka tukar kereta, suka shopping yang mahal-mahal. Itu semua, adakah dia memberi kesan kebaikan di masa akan datang? Sebab ilmu ni penting. Sebab itulah dila-dila ramai yang mengajar, ramai yang buat TikTok ni memberi ilmu simpanan dengan cara yang betul, supaya tuan-tuan adik kakak dapat menguruskan gaji dengan betul, dapat menguruskan keuangan dengan betul, dapat berbelanja dengan cara yang betul. Belanja tetap belanja, shopping tetap shopping. Simpanan tu yang payah orang nak buat. Dan simpanan yang bagi saya lah, bagi Pok Yi sendiri, simpanan yang terbaik adalah dalam bentuk emas. Pertama, emas ni dia kalis inflasi. Okey, kalau nak dibanding dengan duit. Okey. Tanah, rumah, apa lagi? Saham, duit. 4 benda ni yang kita nampak ni, 4 benda yang kasar ni, semua boleh jadi kosong. Kecuali emas. Emas tak boleh jadi kosong. Sebab emas dia berdiri dengan sendiri. Duit. Kita ada duit RM100. Kalau duit tu anak coteng, anak lukis gambar. Contoh, Pak I bagi tahu ni duit sikit. Okey. Tak kisahlah duit banyak mana pun. Kita ambil sikit je. Ambil sekeping je. RM50 duit ni. Kalau katakan duit ni anak kita coteng. Anak kecil, dia suka coteng-coteng. Sebab dia punya imagine dia tu, tak tahu dia apa dia nampak, tak tahulah. Dia ambil pen, dia coteng. Coteng. Bagi dia mungkin dia buat kucing, mungkin dia buat rumah. Dan kita bawa pergi kedai. Okey, pergi kedai. Kita marah anak kita. Apa pasal pula pergi coteng ni? Kita marah je, menangis dia. Itu sajalah. Kita bawa pergi kedai. Duit ni laku tak? Boleh tak kita guna? Tak boleh guna. Sebab orang nak duit comel ni tak ada coteng, tak ada tulis apa-apa, tak ada koyak ataupun putus ke. Itu baru duit. Tapi emas pula ni, dia bertahan dengan diri dia. Emas ni dia patah ke, dia kemik ke, dia putus ke, dia tetap bernilai. Tetap bernilai sampai bila-bila. Okey? Lagi pula dengan public gold ni, tuan-tuan adik kakak, beli emas wajib dapat emas fizikal. Kalau dalam gambar tu ada yang 100 gram, ada yang 50 gram. Ada 100 dalam gambar Pak I buat tu, itu gold bar. Nama dia bunga emas. Tu nama bunga emas. Okey? Dari mana datang bunga emas ni? Bunga emas ni datangnya daripada sejarah semasa kerajaan Kedah, Terengganu, Kelantan, Perlis. 4 negeri ni dia bagi upti kepada kerajaan Thailand. Masa tu zaman dululah. Setiap tahun bagi semua, setiap tahun bagi bunga emas. Itu yang namanya bunga emas tu. Public gold ambil daripada sejarah, daripada kisah sejarah di dalam negara kita sendiri. Jadi kelebihan emas public gold ni pula, dia ada sejarah yang benda yang dah berlaku di negara kita. Sebab tu dia punya design dia comel. Sebab tu dia punya bentuk pun comel. Bunga emas. Dia tak letak nama rainbow,
Dia tak letak nama Tarzan ke. Dia letak nama bunga emas ni yang bersangkut paut dengan sejarah negara kita sendiri. Supaya generasi akan datang ingat, kita dulu penuh dijajah oleh Thailand. Sekejap, setahun, 2 tahun kena jajah kan. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu kan. Jadi sebab apa? Kena hantar bunga emas. Dulu bunga emas betul. Bunga emas 999.9. 4 negeri ni kongsi modal. Tak tahulah banyak mana tu. Itu sejarahnya macam mana nak Public Go buat emas dia nama bunga emas. Semua melibatkan sejarah negara. Okey? Bila melibatkan sejarah negara, itu satu penghargaan. Penghargaan kepada rakyat. Kalau anda memiliki emas Public Go, maknanya anda ada pegang sejarah negara. Kelebihan tu lah. Kelebihan kita beli emas bentuk comel tu, macam gold bar tu 100 gram tu, nama bunga emas. Lepas tu ada nama tu, ada tulisan Jawi. Kita rasa bangga lah kita beli emas di negara kita sendiri. Buatan Malaysia. Barang buatan Malaysia, barang terbaik. Tak ada murah, harga memang mahal sebab barang kita sendiri. Itu dari segi perbuatan. Perbuatan emas tu, syarikat Public Go berada di Malaysia. Kilang dia berada di Malaysia dan ada kilang di Indonesia. So tuan-tuan adik kakak beli direct, beli terus dengan kilang. Bukan beli dengan dealer. Bukan beli dengan orang tengah. Awak beli terus menerus dengan kilang. So, bila kita beli emas dengan kilang, harga murah. Sekarang orang duk berlomba-lomba beli dalam Shopee, beli baju, beli tu, beli ni macam-macam kau. Sebab apa? Sebab harga murah. Itu barang-barang lain. Emas ni bukan mahal. Emas akan mahal 10 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. Sekarang harga emas hari ni RM333. Hari ni, tahun ni 2024. 26 hari bulan. Berapa hari bulan hari ni? 27 hari bulan. Harga emas 1 gram RM333. 27 hari bulan 1 2024. 20 tahun lagi berapa pula harga dia? 1 gram yang sama, ketulinan emas 99 yang sama, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, zaman anak cucu nanti. Berapa pula harga? Adakah dia harga 333 lagi? Tak ada dah harga sekarang. Jadi di mana emas tu mahalnya? Masa emas tu murah 20 tahun dulu dan hari ini. 10 tahun, 20 tahun akan datang, kemungkinan, tak mustahil, harga 1 gram zaman anak cucu kita nanti, kalau kita panjang umur, kita akan jumpa. Harga 1 gram tidak mustahil dia boleh jadi 1,000. Jadi tuan-tuan faham tak? Maknanya harga emas sekarang masih murah dan siapa-siapa saja boleh beli emas. Okey? Customer Puak Yi sendiri bukan dari golongan orang yang gaji besar-besar. Walaupun ada juga doktor customer Puak Yi, ada juga engineer, ada juga yang kerja offshore. Tapi ramai customer Puak Yi sendiri daripada golongan biasa-biasa. Petani, orang ke laut, nelayan, orang jual pasar, jual sayur, jual ikan, yang tidak ada KWSP, yang tidak ada peceng. Tapi mereka menabung buat simpanan emas untuk masa depan. Okey, untuk masa panjang. Dia bukan masalah gaji. Kita nak beli emas ni, nak beli emas, nak simpan ni, bukan masalah gaji. Kita manusia, kita ni selalu ada satu perasaan nak harta banyak. Tapi ilmu tak ada. Kita nak duit banyak, tapi tak ada ilmu. Itu yang kena scammer tu. Masuk pelaburan saham emas, masuk
ikut kawan-kawan beli emas, tapi emas tak ada, emas fizikal tak ada, duit habis. Itu yang ramai orang kena. Dan masyarakat kena sedar, kita menabung ni adalah untuk jangka masa panjang, untuk kecemasan. Simpanan emas ni salah satu simpanan untuk dana kecemasan yang kita akan guna bila kita susah. Bukan kita beli emas hari ini, kita nak jual besok. Bukan kita beli emas hari ini, kita nak jual bulan depan. Bukan kita beli hari ini, nak jual tahun depan. Kita beli emas ni, kita simpan harta. Bila kita ada emas, kita ada duit. 24 jam kita ada emas, maknanya tuan-tuan, adik kakak ada duit 24 jam. Dan boleh guna semasa kita betul-betul susah. Sebab emas ni, dia memang untuk disimpan. Dia tidak ada keuntungan macam duit. Dia tidak ada keuntungan macam main saham. Tak ada emas, tak ada keuntungan gitu. Emas keuntungan dia kenaikan harga. Kenaikan harga dia. Hari ni kita beli 1 kilo 320,000 dok. Nanti saya tengok 1 kilo berapa. Ni. Okey, 1 kilo harga dia 328,000. Awak beli 1 kilo 328,000. 1000 gram 1 kilo. Tahun ni 2024, okey, 2024 saja pakar keuangan Malaysia, okey, menjangkakan, sebab dia ada faktor kenaikan interest, kenaikan interest di Amerika tu. Dia nak naik. Jadi tu satu sebab bila duit ni, bila duit jatuh di Amerika ni, bila dolar jatuh, pelabur-pelabur yang melabur dalam dolar, dia akan berpindah. Dia cari pelaburan lain. Pelaburan yang bertahan, pelaburan yang kata orang ni tak ada interest, tak ada bunga. Apakah pelaburan yang tak ada bunga ni, tak ada interest ni? Okey, benda-benda macam ni dia mesti benda yang fizikal, okey. Sebab tu emas ni mana ada interest? Emas tak ada interest. Sebab tu emas dia boleh bertahan walaupun dia jadi debu sekalipun. Ini salah seorang pengalaman bomber. Okey, bomber bercerita, okey, satu kebakaran yang berlaku di sebuah rumah. Api besar, rumah tu hancur habis dah, jadi debu. Dan bomber jumpa 5 dinar, tak hancur. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau duit kertas, kalau duit kita ada dekat rumah 100,000 ke 200,000 ke tak, kita besok nak pergi ataupun minggu depan ke nak pergi simpan dalam bank, kita letak dekat rumah dulu. Tiba-tiba bencana berlaku, musibah berlaku kepada kita tanpa kita sedari. Habis duit, rumah terbakar. Kita tak minta benda tu. Na'udzubillah min zalik. Kita tak minta benda-benda yang tak elok berlaku. Tapi kita hidup memang kadang-kadang kita kena terima ujian hidup ni. Kena terima ujian hidup. Sebab apa? Tuhan saja yang tahu. Okey? Tiba-tiba berlaku rumah tu terbakar. Duit yang kita nak bawa pergi simpan dalam bank tu ada 200,000. Terbakar sekali. Jadi debu. Macam mana kita nak guna duit tu? Tak boleh lah. Kertas ni kertas. Duit ni kertas. Bila dah terbakar, habis lah. 200,000 ke 1 juta ke, tak usah kata terbakar. Makan di anai-anai pun habis duit. Tapi emas ni, dia masih bertahan. Walaupun dia jadi debu. Okey? Sebab emas ni nak hancur dia bukan suhu rendah, suhu tinggi, 1000 lebih. Nak hancur emas ni 1000 lebih suhu dia. Okey? Sebab tu emas ni dia nilai dia sentiasa ada. Walaupun dia dah jadi debu, dia dah patah, dia dah kemik, tetap dia laku, tetap dia bernilai.
Jadi tuan-tuan adik kakak, kita kena buat satu tabung dalam bentuk emas. Dalam bentuk emas ni sebab apa? Sebab kita tahu emas ni dia bertahan. Emas ni dia berdiri dengan sendiri. Emas ni dia kalis inflasi. Dan dia tak akan mudah jatuh. Emas dia tak akan mudah jatuh. Tak macam nilai duit. Nilai duit RM50 10 tahun dulu tak sama dengan sekarang. RM50. RM50 hari ini tak akan sama dengan 10 tahun akan datang. Nilai dia semakin susut, semakin jatuh. Okey. Jadi dengan public gold ni pula, tuan-tuan adik kakak boleh beli emas dengan modal kecil. Hanya RM100 anda sudah boleh memiliki emas. Dan dia tidak ada komitmen. Sebab itu, cara nak menabung emas ni, kita contoh gaji RM3,000. Okey, gaji RM3,000. Kita bayar rumah, bayar kereta, makan minum sebulan lah. Sebulan. Kita dah tolak semua hutang-hutang semua. Ada lebih 100 yang kita tak guna. Memang kita tak guna. Adalah lebih 100. Dah tolak makan minum, dah tolak hutang kereta, hutang rumah, anak sekolah semua dah tolak. Adalah lebih 100. Yang 100 ni lah kita beli emas. Sebab menabung ni dia dari sedikit, lama-lama jadi bukit. Duit kita simpan sedikit, lama-lama makin sedikit. Ke mana pergi duit kita tu? RM100, cuba tuan-tuan fikir, RM100 ataupun RM50 kita pergi simpan dalam bank. No, katakan 1 tahun, kita simpan duit 100 sebulan. Sepatutnya kita ada 1,200. Tetapi kenapa tak penuh ada 1,200? Ada 200, adalah 300. Sebab duit dia suka menarik kita belanja. Belanja. Disimpan dah dalam bank. Letak dah dalam bank. Hatta dalam ASB pun letak dah. Tapi kita sendiri yang keluarkan duit tu. Alhamdulillah. Kita sendiri yang keluarkan. Kita korek semula. Bismillah. Itulah kelemahan duit yang ketara. Memang kita nak shopping, nak beli, memang kita guna duit. Kita tak guna emas untuk shopping. Tapi suatu masa, suatu zaman nanti, kita tak guna duit lagi dah. Kita guna emas pula. Kita guna emas, kita guna dinar, kita guna dirham. Suatu zaman nanti. Jadi di mana nilai duit ni? Di mana nilai duit ni? Sampai suatu zaman tak ada duit dah, tak guna dah kertas, tak guna dah. Jadi itu kelemahan duit. Kelemahan duit dia sampai masa dia akan expire. Lebih kurang gitu. Sampai masa dia akan expire dan kita tak perlukan lagi. Memang tak boleh nak guna. Kalau ada pun tak boleh nak guna. Contoh dia, perang masa Jepun perintah negara kita. Masa Jepun jajah kita. Jepun kalah perang dengan apa? Peperangan bom atom dekat Nagoya ke apa ke. Kan Jepun kalah. Jadi duit Jepun banyak-banyak yang orang Melayu duk guna tu tak ada nilai lah. Jepun lari balik kampung dah. Tu yang duit daun pisang tu. Ingat tak sejarah duit daun pisang? Berterabur depan rumah dekat pokok pisang. Gambar pisang. Tak laku, tak ada nilai. Sebab itu duit ni bila berlaku saja peperangan, duit kita tak boleh nak buat apa-apa. Adalah banyak mana berguni-guni, ada berjuta-juta. Bila situasi berlaku peperangan, adakah peperangan itu berakhir? Tidak. Sekarang pun masih berlaku peperangan. Ukraine berperang dengan Rusia. Israel berperang dengan Hamas. Peperangan tu sentiasa ada. Kita tak mahulah benda ni berlaku dekat negara kita. Kita minta jauh-jauh. Tapi
Tak mustahil benda ni boleh berlaku. Sebab apa? Sebab ni masalah dunia. Masing-masing nak berkuasa, masing-masing nak berkuasa, nak pegang, nak jadi ketua, nak pegang dunia. Dia buat perang. Dia perang negara tu, dia perang negara ni. Jadi negara tersebut, duit dia tak laku lah. Sebab itu tuan-tuan dia kakak, kena ada simpanan. Kena ada simpanan dalam bentuk emas untuk selamat diri kita sendiri. Sekiranya berlaku peperangan di negara kita, kita minta jauh-jauh, tambuh benda-benda gini. Benda kita tak boleh nak jaka. Okey? Sekiranya betul-betul berlaku peperangan ataupun masalah ekonomi ke apa ke berlaku dalam negara kita, kita mesti nak lari duduk negara orang. Nak duduk tempat yang selamat. Kan? Dan kita nak pergi lari, nak duduk tempat orang, apa yang kita boleh bawa? Takkan nak bawa rumah. Rumah kena tinggal. Binatang ternak kena tinggal. Tanah kena tinggal. Sebagaimana orang Vietnam, orang Kemboja yang lari daripada negara dia datang ke Malaysia. Apa yang dia orang bawa? Dia orang tak bawa duit. Duit dia tak bawa. Tak laku. Dia bawa emas. Sebab tu penting menabung emas ni. Kita kadang-kadang kita tak sedar, kita mungkin kita terlanggar undang-undang ke, nama kita blacklist ke, nama kita bankrupt ke, habis harta kita kena beku, duit kena beku, tanah kena beku, rumah kena beku, bank negara beku, harta kita kena beku. Tapi emas bank tak boleh kacau. Sistem kewangan kerajaan tak boleh kacau. Kita ada emas. Sebab emas ni mana ada undang-undang, mana ada sistem kewangan dalam bentuk emas. Tak ada. Sebab itu emas ni dia berdiri dengan diri dia sendiri. Kita nak buat lari duit, nak pergi negara orang, kena declare. Ada 10,000, kena declare. Tak declare, dia ambil duit kita. Silat hari bulan dengan kita masuk dalam penjara. Mana-mana negara kita bawa duit kena declare. Okey, kena declare. Emas ni tak. Macam mana Sajak boleh buat lari emas Pak Jokong tu? Harta dia kena beku. Dia seorang jutawan. Dia seorang duit banyak. Token kosmetik. Tapi tak ada guna ada duit banyak pun. Tak ada guna ada rumah banyak pun. Tidak ada guna ada harta banyak pun. Dia emas je. Emas pula Sajak beli dengan public go. Setiap hari dia beli, orang pergi banyak token kosmetik. Setiap hari dia beli 100 gram. Setiap hari 100 gram. Sampailah dia dapat Pak Jokong. Pak Jokong tu, satu jokong lebih kurang 5 kilo. Maknanya Pak Jokong tu 20 kilo. 20 kilo hampir 7 juta. Dia buat lari. Orang Kelantan, token-token kedai biasa pun gelang emas tebal. Betul Farid, betul. Sebab itulah orang Pantai Timur, budaya Pantai Timur, Kelantan, Terengganu ni, dia simpan emas. Sebab dia tahu kelebihan menabung emas ni, dia tahu. Menabung emas ni untuk jangka masa panjang. Dia tahu. Ni orang Pantai Timur tak boleh nak dinafikan. Daripada dulu zaman Tok Nenek sampai sekarang, sampai bila-bila, itulah budaya orang Pantai Timur. Dia menabung emas. Sikit. Okey. Berahi sipeh. Kita kena sipeh. Kita kena menabung. Salah satu simpanan kita buat dalam bentuk emas. Kena buat. Rahnu lebih rendah upah berbanding loan bank. Ya, betul Farid, betul. Rahnu ni, tuan-tuan, tempat yang mudah untuk kita pinjam duit, tak payah nak ada penjamin. Tak payah nak bawa slip gaji. Tak payah nak khabar kerja apa-apa. Tu fungsi Rahnu ni, kita ada emas, kita boleh pergi pinjam duit je. Senang, mudah. Jangan malu pergi Rahnu. Kenapa pula malu nak pergi Rahnu? Daripada kita nak buat pinjaman dengan bank, kena ada slip gaji.
Lepas tu pula kena ada kerja. Kena ada penjamin. Susah kan? Ada mah tuan-tuan adik kakak terdesak, tuan-tuan adik kakak susah. Tuan-tuan tak pinjam tak berhutang dengan Al-Rahnu. Tak berhutang dengan bank. Kita ada emah. Kita ada emah. Bukan kita berhutang dengan Al-Rahnu. Kita gadai emah kita ni. Pinjam duit Al-Rahnu tu. Harta kita sendiri. Kita pinjam dengan bank. Kita hutang duit dia. Dan kita kena bayar. Lepas tu pula ada interest. Al-Rahnu dia cuma ada upah. Dia tak ada interest. Dia ada upah je. Tu beza Al-Rahnu dengan bank. Jadi bila tuan-tuan demah, time desak, time nak pakai duit, boleh je bawa emah public go ni di mana-mana saja Al-Rahnu, tuan-tuan boleh gadai. Hak senang sekali pejabat apa lah. Kita muflih pun bank tak boleh kacau emah kita. Betul. Orang muflih kena ada emah. Saya ada customer 3-4 orang muflih. Ni biasa muflih kad kredit lah. Muflih kad kredit dengan loan peribadi lah. Saya cerita pasal mah ni. Dia kata, Pak Iyeh, saya mana boleh ada harta dah. Saya dah kena blacklist dah. Sekarang dia bawa Maxim. Ini saya cerita pengalaman customer saya sendiri. Dia muflih pasal pinjaman kad kredit, pasal pinjaman loan peribadi. Lepas tu, dulu kerja bagus. Kerja okey. Gaji besar. Tapi terlebih pinjaman. Terlebih pinjaman, dok dan nak bayar. Jadi dia buat Maxim. Bila dia buat Maxim, saya tanya cerita ni pasal simpan mah. Dia pun terkejut. Boleh ke orang muflih ni beli mah dengan public go? Boleh ke orang muflih ni simpan mah? Saya kata pasal apa tak boleh pula? Hanya dengan public go saja awak boleh beli emas. Awak boleh memiliki harta dengan public go saja. Public go yang benarkan, yang memberi jaminan. Orang muflih pun boleh beli emas dengan dia. Walaupun beli modal sikit. Public go ni sebab dia bukan bank. Public go ni syarikat jual beli emas. Dia bukan bank. Dia bukan public bank. Dia bukan public mutual. Dan dia tidak ada kena-mengena dengan institusi keuangan. Dia jual emas. Dan jual emas pula awak beli dengan kilang. Dengan kilang public go. Bila beli dengan kilang, harga memang murah lah. Orang kata mah mahal. Awak kata mah mahal. Sebenarnya awak tidak ada ilmu. Sebab tu awak kata mah mahal. Saya kata mah murah. Sebab awak fikir mah mahal, awak fikir hari ni. Awak tak fikir 20 tahun akan datang. 10 tahun, 15 tahun akan datang. Masa tu lagi mahal tau mah. Hari ni 333 satu gram. 10 tahun akan datang, 700, 800 tak mustahil. Mungkin 1000. Sebab sejarah dah terbukti. Harga mah ni murah. 20 tahun zaman tok nenek RM40, RM30 satu gram. Tu 20 tahun zaman tok nenek kita dulu. Kan? Sekarang berapa? Sekarang 333. Masa dulu murah. Masa sekarang pun masih murah. Bila mahal Pak Inya? Mahal 20 tahun akan datang. Sorry. Batuk pula. Bismillah. PG tak perlu beli debok pun mah. Mula 100 je. Iya, betul. Sebab tu kena ada ilmu. Jangan takut beli mah. Allah Pak Yi mahal. Beli dok lagi dok kata mahal dah. Saya mula beli mah dengan public go 1 gram. Siapa kata mah mahal? Semoga berjaya jadi penunggu harga mah berjaya. Saya beli mah public go dengan masa tu harga dia RM240. Tu benchmark pertama saya. Sekarang 333. 1 gram. Pertama kali saya beli mah public go. Saya pun mula-mula rasa mahal juga. Saya rasa, mahalnya 240 aku beli. 1 gram tu. Hari ni 1 gram juga. Sama juga. Ketulinan sama. 999. Tapi harga dah jadi 330. Untung aku beli itu hari. Untung Pak I beli masa tu harga RM240. Hari ni mah Pak I 1 gram ni dah berharga RM333. Lepas tu akan datang setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, harga mah kau naik.
Sebab kenaikan harga emas tu kadang-kadang boleh mencecoh 30-40%. Macam mana rugi pula? Macam mana mahal pula? Tak mahal lah, murah je. Sebab tu tuan-tuan adik kakak, jangan takut nak simpan emas. Jangan takut nak beli emas. Ha? Awak takut shopping. Sebab shopping 500-600 steady je. Shopping sampai kat 1,000-2,000 steady je. Tu kita buang duit. Kita buang duit tu. Kita beli baju mahal-mahal, hari-hari ke kita pakai? Kalau hari-hari kita pakai, lagi cepat dia rosak. Sebab kita pakai hari-hari, hari-hari kita basuh. Kena sebulan, hancur baju tu. Walaupun harga 500-600. Pakaian ni dia tak bertahan lama. Kena panas, kena sejuk, kena aircon. Duk main panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Baju yang mahal kita beli macam mana pun akan rosak. Akan hancur. Mah ni sejuk ke, panas ke, dia duduk situ, tak gerak-gerak. Sebab dia ada ketahanan diri dia. Tu jemur tengah panas, letak tengah panas boleh 24 jam. Mah ni jadi karat dok. Dok karat. Besi karat. Besi gi rendam air masin pun berkarat. Mah dok. Mah dok tidak berkarat. Sampai bila-bila dok karat. Warna kuning tu lah. Warna kuning tu. Dalam gambar tu warna kuning. Kuning keemasan. Warna pun dah comel dah. Kita tengok pun rasa cerah mata dah. Kita rasa nak memiliki. Dan memang anda harus memiliki, harus menabung simpanan emas. Memang anda kena buat. Duit simpan dalam bank. Duit simpan dalam tabung haji. Duit simpan dalam ASB. Yang tu kena ada. Sebab yang tu dia panggil simpanan jangka pendek. Orang kaya-kaya, dia tak simpan duit. Orang kaya-kaya, dia simpan aset. Dia beli rumah, dia beli tanah, dia beli emas. Okey. Ada seorang customer, Datuk. Ni orang bisnes. Orang bisnes. Orang bisnes takkan dia nak beli 1 gram. Tak ngam dengan dia. Dia orang bisnes, orang kaya. Dia tak beli 1 gram. Dia beli ni 10 kilo. Kenapa dia beli 10 kilo? Adakah dia nak dapat keuntungan dengan emas? Bukan. Bukan dia nak dapat keuntungan dengan emas. Duit dalam bank banyak dah, berjuta-juta dah. Tapi dia alihkan duit dia tu sedikit kepada aset emas. Sebab dia tahu emas ni dia bertahan. Emas ni dia kalis inflasi. Emas ni dia bertahan sampai bila-bila. Sekiranya berlaku kepada orang bisnes Datuk ni, kalau berlaku apa-apa, duit dalam bank tu bila-bila masa je boleh hilang. Duit dalam bank bila-bila masa je kerajaan boleh beku. Jadi dia alihkan ke dalam bentuk emas 10 kilo. 10 kilo tuan-tuan, bukan 2-3 ringgit, bukan 40 ringgit, bukan 40 ribu. 10 kilo 3.8 juta. So ada seorang Datuk, customer Publico, 10 kilo dia beli. Dia simpan dalam bentuk emas sebab dia nak selamatkan duit dia. Bukan dia nak keuntungan. Emas ni memang dia ada keuntungan, tapi dia tak buat, dia bukan beli emas untuk keuntungan. Dia beli emas, dia nak selamatkan duit dia. Sebab dia tahu duit ni akan datang sentiasa kalis inflasi. Dimakan inflasi. Kalau orang kaya buat gitu, benda molek, kita yang biasa-biasa pun kena belajar. Kena follow mindset orang kaya. Supaya kita pun kaya juga. Supaya kita ni ada harta juga. Padahal boleh beli dengan RM100 je. RM100 adik kakak dah boleh beli emas. Sebab tu saya kata, bukan faktor gaji besar. Faktornya kita tak nak paksa menabung. Sebenarnya menabung itu adalah tabiat manusia. Menabung itu adalah jaminan kita ada duit semua. Bila kita menabung, kita perbagaikan simpanan. Kita tahu dah, kalau kita simpan duit dalam bank, kita sendiri nak pergi korek. Payahlah nak ada duit dalam bank tu. Sekejap ambil, banyak habis daripada ada. So kita cari cara lain supaya duit kita sentiasa ada. Kita 24 jam ada duit semua. Menabung dalam emas lah.
Dan menabung dalam mah pula, modal paling kecil tu. Paling kecil, RM100. RM100 tuan-tuan tak boleh menabung. Saya tak percaya. RM100 sebulan tak boleh menabung, saya tak percaya. Sebab tuan-tuan adik kakak shopping RM500 sebulan. Shopping RM2,000, RM3,000 sebulan. Pergi travel pun RM2,000, RM40,000 sebulan. Buang duit yang tu buang duit. Kita buang duit tu. Tapi kenapa kita tak nak menabung untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk anak-anak? Kenapa kita tak nak buat? Sekurang-kurang kalau kita tak nak buat untuk diri kita sendiri tak. Tok lelaki tak mau buat juga nabung. Bini pun tak mau buat juga nabung. Tak. Nak jalan je, nak travel je tak. Anak tu, buat untuk anak. Buat untuk anak. Buka akaun junior, akaun gap, menabung mah untuk anak-anak RM100 sebulan. Anak kecil lagi. Kecil lagi anak. Tapi kita didik anak kita ada harta. Ada harta. Awak nak tak? Bila anak ada harta, senang tak kita? Suka tak kita? Happy tak kita? Cara macam mana Pak I nak buat? Cara macam mana? Kena daftar. Public Go ni nak beli mah dengan dia, syarat dia kena daftar. Dan daftar pula tak kena bayar apa-apa. Kita nak buka akaun bank untuk anak, kena bayar. Bank Islam nak 100. Bayar 100. Baru boleh buka akaun untuk anak. Bank tak ada percuma. Semua bayar. Semua nak duit. Bank nak duit je. Dia tahu nak duit orang je. Nak buka dengan Maybank 200.5 kena buka akaun. Ni nak buka akaun ke anak-anak ni. Beza dengan Public Go. Awak nak buka akaun emas Public Go, tak kena bayar, tidak ada yuran apa-apa. Nak yang kena bayar ke nak yang tak, yang free. Menabung. Sebab tu kena menabung untuk anak-anak. Satu, kita kenalkan anak ni dengan emas. Budak-budak dia tak kenal. Dia kenal duit. Bila dia kenal duit, dia mudah habiskan duit. Pasal dia tak tahu, duit ni beli-beli. Tapi sifat menabung tidak ada dalam diri, dalam jiwa anak-anak kita tak ada. Kita yang kena didik dia. Kita yang kena ajar dia. Menabung dalam bentuk mah. Jadi kita buka akaun junior. Akaun junior gini lah. Apa ada ni? Ni grand emas ni. Grand emas Pak I. Pak I ni nama dia akaun GAP. GAP. Gold Accumulation Program. GAP. 1 minute. Hari ni Pak I buat live lewat sebab ada meeting tadi. Ada meeting dengan grup Pak I lah. Sebab grup Pak I hari Jumaat malam ada meeting. Sebab apa kita nak cari ilmu? Kena sentiasa ada ilmu. Ini akaun GAP. Gold Accumulation Program Junior. Modal RM100 je. Ni dia panggil GAP. Kalau bahasa Melayu tu tabung mah. Duit tukar jadi mah. Duit 100 tukar jadi mah. Duit 100 tukar jadi mah. Bukan hari-hari. Sebulan sekali je. Kalau nak buat hari-hari lagi bagus. Kalau nak buat seminggu sekali 100, nak buat 2 minggu sekali 100 pun boleh. Sebab dia tidak ada komitmen. Tak ada komitmen. 100 sebulan pun dah okey dah. Kita buat untuk anak-anak. Anak umur 2 tahun, awak dah mula menabung untuk anak 100 sebulan beli mah, 100 sebulan beli mah. Awak bayangkan anak 18 tahun menabung, nak masuk IPT. Nak masuk IPT. Okey, umur 2 tahun, lagi 16 tahun nak masuk IPT. Mana awak menabung untuk anak awak sendiri, anak tuan-tuan, RM100 sebulan selama 16 tahun. Dalam bentuk mah. Mana kita beli mah.
Jadi kita beli 1 gram 100, kita akan dapat lebih kurang 0.30. Okey, sebab dia ikut harga semasa. Okey. 0.30. Katakan 0.30. RM100 kita beli. Ni gram mah. Kali setahun. 12 bulan. Anak ada dah 3.6 gram. 16 tahun. Kali 16 tahun. 16 tahun ada 57 gram. Kita buat 100 je. Kalau buat 200 lagi banyak. Kalau buat 1000 lagi banyak. Pasal dia tak ada komitmen. Ada 100 beli 100. Ada 200 beli 200. Ada 1000 beli 1000. Berapa saja kita ada. Duit yang lebih yang kita tak guna. Sebab menabung ni dia daripada duit yang lebih. Yang kita memang tak guna pun. Baik kita beli emas simpan ke anak kita tu. Okey, berapa nilai ni 16 tahun akan datang, 57 gram ni berapa nilai dia akan datang? Kalau ikut nilai hari ini 57 kali dengan harga hari ini 330, makna nilai dia hari ini 19,000. 19,000 tu awak melabur, awak menyimpan 16 tahun dulu. Kalau meninggal macam mana waris nak tuntut? Okey, cikgu Abdullah muda. Kalau meninggal, sebab tu kena ada dealer. Meninggal pertama sekali bila anda menabung, kena bagi tahu pewaris. Tu yang pertama. Kena bagi tahu. Saya contoh ayah Pok I menabung. Pok I akan bagi tahu isteri ataupun anak. Okey. Aku ada menabung dengan Public Go 1 kilo. Kalau terjadi apa-apa kepada aku mati ke apa ke, pergi kontak dealer. Okey. Kontak dealer ataupun terus pergi ke cawangan. Bawa surat mati, bawa IC ke benda yang bersangkut paut tu, surat-surat yang penting bawa pergi dekat Public Go. Jadi dia ada 2 pilihan Public Go akan buat. Okey. Yang pertama, Public Go akan tanya pewaris, nak ambil ke nak tukar nama, pindah hak milik. 1. Kalau kita nak keluar, boleh keluar terus. Sebab Public Go ni dia patuh syariah. Dia tak menganiaya customer. Public Go patuh syariah. Cuma yang pasti, tuan-tuan yang menabung mah, perkara pertama tuan-tuan kena bagi tahu pewaris dulu. Sekurang-kurang pewaris tu tahu kita ada simpan mah dengan Public Go. Dan pewaris akan pergi jumpa dengan staf Public Go. Betul tak, cikgu? Tu cara dia. Sebab tu penting ada dealer. Penting ada guru. Saya bukan nak duit awak. Saya membimbing secara percuma supaya anda menabung, tahu cara. Kalau kita berlaku apa-apa, kita tahu cara. Sebab tu perlunya ada pembimbing. Jadi pewaris pun tahu, oh ayah aku ada 100 gram emas, ayah dah meninggal dah. Sebab apa? Sebab memang ada pun, tak usah kata penyimpan yang meninggal, dealer sendiri pun meninggal. Pok I duduk mana? Pok I duduk Kuala Terengganu. Okey? Macam dealer sendiri, dealer pun ada dealer meninggal. Dealer muda lagi, seorang dealer yang hebat. Tapi su ke mama, saya Kuala Terengganu cabang 3. Okey. Dealer ni dia meninggal. Okey, dia meninggal, dia dah ada customer ramai dah customer dia tu. Okey, dia pun meninggal. Jadi macam mana pula insentif dia dapat tu? Insentif dia pergi ke mak dia lah. Mak dia dapat. Pewaris. Mak ke ayah ke Public Go bayar. Yang itu kena jadi dealer. Sebab dealer jadi dealer, kita ada satu borang untuk isi nama pewaris. Kalau berlaku macam saya lah, saya sebagai dealer, saya pun meninggal. Okey, saya ada customer 10,000 orang.
saya memang ada gaji, Public Go bayar. Jadi macam mana Public Go nak bayar bila saya meninggal? Public Go akan bayar kepada pewaris seumur hidup. Sampai bila-bila. Dia ada satu borang pula kena isi. Itu dekat staf lah. Nanti pewaris pergi dekat staf, bagi tahu Pak I dah meninggal dah. Sebab apa? Sebab pewaris kita akan bimbing pula customer. Sebab customer sentiasa ada cikgu sampai bila-bila. Kena ada cikgu sampai bila-bila. Boleh masuk nama saya dalam grup WhatsApp Pak I tak? Okey, macam ni cikgu. Cikgu daftar tak lagi? Cikgu daftar tak lagi? Kalau cikgu tak daftar lagi, cikgu pergi dekat TikTok Pak I. Daftar percuma je. Okey? Saya ada customer cikgu, saya ada customer doktor, saya ada customer pegawai kerajaan, saya ada customer orang-orang biasa, kerja kapung-kapung. Saya ada customer dari Thailand, dari Indonesia, dari Brunei, dari Singapura. Sebab dealer-dealer Public Go ni dealer-dealer antarabangsa. Jadi cikgu pergi dekat TikTok Pak I tu, ada nombor phone ke? Ada situ cikgu, ada. Okey, TikTok Pak I ni, nombor telefon pun ada. Okey, ni TikTok Pak I. Dekat bawah ni ada nombor telefon. Lepas tu ada Linktree. Linktree ni untuk daftar. Daftar percuma. Lepas tu cikgu pergi dekat customer registration 19 tahun ke atas. Tulis nama penuh, nombor IC, alamat email, tarikh lahir. Lepas tu ada nama Pak I dekat bawah. Ada nama Pak I dekat bawah. Okey, kalau nak buka akaun untuk orang dewasa 19 tahun ke atas. Kalau nak buka untuk akaun gap anak-anak 18 tahun ke bawah. Okey, contoh ni 19 tahun ke atas. Okey. Mana pula dah ni? Okey, ni form dia. Ini borang dia. Borang ni bukan borang saya, ni Public Go punya form. Isi nama penuh, alamat, email, nombor telefon, tarikh lahir. Lepas tu nama Pak I dekat bawah. Qadri bin Ismail. Tu nama saya. Okey. Lepas tu tekan proceed. Bila tekan proceed, saya akan terima email. Cikgu akan terima email daripada orang Pecheng. Saya nak nasihatkan. Cikgu Pecheng lagi bagus. Saya nak nasihatkan orang Pecheng, berhati-hati dengan scammer. Saya sedih tau. Saya sedih sangat. Sebab baru-baru ni 6.2 juta hilang duit. Artis hilang duit 29,000. Mokcik hilang duit 40k. Orang Pecheng. Orang Pecheng bila dapat orang duit, saya Pecheng awal, cikgu, saya Pecheng awal. Saya Pecheng umur 45. Okey, ni Pak I baru umur 51. Alihkan 50% duit anda simpan mah dulu. Ni mah dalam gambar tu, apa I tunjuk tu. 100 gram ke, sekilo ke, 250 gram ke, 50. Alihkan duit anda tu dulu. Selamatkan duit anda. Sebab scammer ni, dia sasaran dia orang Pecheng. Awak kerja doktor ke, awak kerja engineer ke, awak kerja pegawai, gapo-gapo dia tak ambil tahu. Dia sasaran dia. Dan dia akan offer beli mah. Macam mana cara dia? Dia akan offer, cikgu, belilah mah. Tuang, belilah emas. Ada dapat keuntungan 6%, 7%, 10%. Tu terang-terang scammer. Memang terang-terang. Kita dealer-dealer Public Go ni selalu duk cerita pasal scammer-scammer ni. Nak tahu cara-cara. Saya sendiri cikgu, saya pun pernah kena scammer 10,000 sebelum saya kenal Public Go. Saya pernah kena. Jadi atas pengalaman saya sendiri, saya cerita, orang Pecheng cepat-cepat alihkan duit tu, selamatkan duit dulu. Kalau katakan dapat 100,000, alihkan 50,000. Beli mah dengan Public Go. Sebab beli mah Public Go, awak beli dengan kilang. Awak beli dengan kilang, bukan beli dengan Pak I. Pak I simpan mah. Pak I tak jual mah. Pak I bukan orang tengah. Jangan beli emas dengan orang tengah. Jangan beli direct dengan kilang. Itu cara dia cikgu tu nak daftar tu. Sebab apa? Cikgu daftar dulu, lepas tu nak beli minggu depan pun boleh, nak beli bulan depan pun boleh. Janji daftar dulu. Sebab penting kita kena ada akaun dia dulu.
akaun Public Go tu kena ada dulu. Lepas tu Pak Yi ajar macam mana nak beli mah dengan Public Go. Sebab adik kakak beli mah Public Go ni, adik kakak tuan-tuan beli menggunakan telefon anda sendiri. Direct beli dengan kilang. Ni pukul berapa? Boleh beli. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Public Go dia beli mah online 24 jam, 7 hari seminggu. Boleh waktu baik. Beli boleh waktu baik selalu. Yang tu saya ajar kemudian. Okey. Cikgu ada telefon tadi ke? Saya nak cari nombor ni. Cabaran live. Sekejap. Panggilan tidak dijawab. Ni. Hari ni berapa? Hari ni 1 gram 330 RM3. Okey. 0145. Okey. Ni nombor cikgu. Saya save dulu. Saya simpan dulu. Okey, sekejap saya simpan dulu. Cikgu Abdullah Muda. Okey. Buat kenalan. Cikgu Abdullah Muda. Cikgu Terengganu juga ke? Kuala Terengganu ni, Kemaman ni tak? Okay. Kemaman. Cawangan Public Go Kuala Terengganu cikgu. Jalan Air ni. Setiap negeri ada cawangan. Di Kuala Terengganu ni Jalan Air ni. Sebelah Domino. Okey. Cawangan ni pula dia bukan kedamah. Bukan kedamah macam kedai-kedai biasa. Cawangan ni tempat pengurusan. Pengurusan tu masuk mana? Macam cikgu order 100 gram. 100 gram 32,000. Cikgu kena pergi ambil dekat Cawangan Kemamang. Ni Cawangan Kuala Terengganu. Dia beli mah Public Go ni 21.25 ke bawah. Yang tu Public Go post ke alamat ada insurans patuh syariah. Okey, 21.25. Kalau cikgu beli lebih daripada tu 22 ke atas. 50 gram ke 100 gram ke 250 gram ke 1 kilo ke. Yang tu cikgu ambil dekat Cawangan. Tunggu Pak Yi. Pak Yi membantu. Sebab dekat dengan rumah Pak Yi. Tak jauh. 5 minit je dengan rumah Pak Yi. Dan saya selalu pergi Cawangan setiap hari Jumaat. Sebab hari Jumaat pun buka juga. Cawangan Public Go ni dia tutup hari Sabtu dengan hari Ahad saja. Dia ikut Kuala Lumpur. SQ Kuala Lumpur tak tutup. SQ Kuala Lumpur hari-hari buka. Cikgu nak selalu mah tu. Beli hari ni nak selalu pun boleh. Mudah ke nak masuk? Mudah. Public Go dia pakai poli. Dia tak pakai jaga-jaga biasa. Dia pakai poli bantuan. Cuma cikgu beri IC je. Tapi kalau cikgu nak mari, telefon Pak Yi dulu. Telefon Pak Yi dulu. Siapa-siapa pun boleh masuk. Dia pakai poli bantuan. Semua cawangan Public Go ni bekerjasama dengan PDRM. Sebab Public Go bukan scammer. Kalau scammer, syarikat scammer, takkan dia nak bekerjasama dengan PDRM. Dia takkan bekerjasama dengan PDRM. Dia bekerjasama dengan scammer-scammer juga. Jadi Public Go ini dia bekerjasama dengan PDRM. Public Go dia ada menara sendiri. Sekejap saya tunjuk. Menara Public Go sendiri. Okey, dalam ni kad bisnes Pak Yi. Ini menara Public Go. Takut kena buat apa? Tak perlu. Tak perlu. Kecuali cikgu dah beli mah. Okey, cikgu dah beli mah, katakan beli 100 gram, kena buat appointment dalam telefon. Dia bagi masa, biasa dia bagi masa. Saya ada customer dari Parker. Pak Yi ada customer seorang dari Parker, dia kontraktor. Dia beli 50 gram. Bayar cash 50 gram. Lepas tu buat appointment tu, temu janji tu, biasa kebiasaan lah. Kebiasaan dalam 10 hari. Sebab Public Go ni dia ramai customer. Jadi 10 hari selepas tu mari ambil. Saya tunggu customer saya dari Parker tu, saya tunggu dekat Public Go. Dia mari pukul 10 pagi. Saya pergi jumpa dia. Umur pun orang Peceng juga, tapi dia kontraktor. Dia dua kali beli. Dah dapat dah 50 gram. Dia mari ambil.
Saya pun tunggu dekat sana, saya tolong dia. Okey. Sebab apa? Pertama, cikgu kena kenal saya. Kena kenal Pok Yi. Ni Pok Yi. Gigi tak ada. Saya nak customer saya kenal saya. Sebab kita dealer bukan scammer. Kita dealer ni pembimbing. Pembimbing emas kepada masyarakat, kepada customer. Biar cikgu kenal saya. Sebab tu saya tunggu. Okey. Okey, saya ada customer daripada Kedah. Dia budak muda, umur 35, kerja offshore. Dia beli 100 gram. Dia takut nak ambil. Saya pergi Kedah. Saya pergi Alostar. Saya tunggu dekat cawangan Alostar. Lepas saya sampai sana, saya sebelum pergi saya dah bagi tahu dia. Okey, awak tunggu dekat Public Go cawangan Alostar pukul 10 pagi. Pok Yi akan pergi sana. Tapi jangan 1 gram pula. Kalau 1 gram tak padang pula saya nak pergi. Hak besar-besar. Beli hak besar-besar, duduklah dekat mana Pok Yi akan pergi. Sebab ni amanah yang Pok Yi pegang ni daripada Tuhan. Bukan Pok Yi apa ni amanah. Sebab saya sendiri pun simpan emas. Pok Yi sendiri pun simpan emas. Ni 250 gram cikgu. Ni silver 250 gram. Okey, cikgu nampak tak? Ni surat Public Go. Ini 250 gram silver. Ni sertifikat dia. Jadi cikgu beli emas akan dapat CJ. Dia ada surat beranak. Emas Public Go semua ada surat beranak. Daripada hak kecek gini ni, hak kecek ni pun ada surat beranak. Jadi kalau cikgu nak mari, cikgu nak ambil emas cikgu beli, cikgu order nak ambil emas, telefon Pok Yi dulu. Pertama, mari dekat cawangan Public Go di Jalan Engineer ambil emas. Yang kedua, Public Go sekarang ni di Kuala Terengganu sudah ada mesin Go ATM. Jadi saya tunjuk dekat Maidin Gom Badok. Maidin Gom Badok. Kejap Jadi cikgu boleh daftar dekat TikTok Pok Yi. Daftar dulu. Daftar percuma je. Tak kena bayar. Cikgu nak beli 20 gram ke, cikgu nak beli 50 gram ke, cikgu nak beli 100 gram ke, itu hak cikgu. Nak beli berapa-berapa tak kisah. Cuma saya menyarankan, saya sebagai pembimbing emas, sebagai cikgu emas, saya menyarankan sekiranya cikgu dah peceng, dapat duit peceng, selamatkan, alihkan 50% duit cikgu dalam bentuk emas. Dan cikgu pegang sendiri. Pegang sendiri. Emas kita pegang sendiri. Kenapa kita kena pegang sendiri? Sebab itu harta kita. Takkan kita nak bagi orang pegang. Takkan kita nak suruh orang lain pegang harta kita. Harta kita pegang sendirilah. Sebab apa? Harta kita pegang sendiri, lagi selamat duduk dengan kita. Okey, takut nak pegang. 100 gram, 200 gram takut nak pegang. Takut nak pegang. Public Go ni dia sediakan tempat simpanan yang patuh syariah, tidak bayar upah, tak ada bayar upah, berinsurans. Public Go ada tempat dia. Jadi dalam account gap. Dan yang kedua, cara nak simpan emas kita, kalau kita takut, kita pergi sewa kotak safety tu. Kotak safety boleh sewa dengan bank, boleh sewa dekat Kemamang ke ada. Kemamang pun saya ada. Dengan bank, main bank ke, mana-mana bank ke, sewa safety tu, dia bayar, kalau tak silap saya sewa dengan Public Go. Saya sewa dengan Public Go RM99 5 tahun. Saya ambil 5 tahun. Harta saya letak situ. Boleh sewa dengan bank, safety box, boleh sewa dengan syarikat-syarikat swasta. Semua berinsurans. Jadi kita letak emas kita situ. Berinsurans. Lena kita tidur. Tak payah nak fikir banyak-banyak sebab ada insurans. Ataupun kalau kita sebenarnya bila cikgu ada ilmu simpan emas, sebenarnya tak perlu takut tak perlu takut simpan emas. Saya lagi takut duit saya dalam bank banyak-banyak. Lagi saya takut. Sebab duit dalam bank sekelip mata boleh hilang. Sebagaimana yang telah berlaku kepada dua orang artis
seorang artis, kalau tak silap nama dinas, 29,000 duit dalam bank hilang. Tak pernah guna kad kredit, tapi duit hilang. Sistem keuangan sekarang ni tak terjamin. Sebab itulah tuan-tuan adik kakak, hak mana ada duit banyak-banyak dalam bank tu, pindah 50%, beli mah sipang. Awak kena selamat duit awak dalam bank. Jangan percaya dengan bank. Bank tak selamat. Sistem keuangan bank ni tak selamat. Saya tak tahulah macam mana duit artis tu 29,000 tu boleh hilang. Cuma mengikut laporan polis, ada keluar transaksi keluar tu daripada keluar negara. Tu scammer lah tu. Scammer punya kerja lah tu. Sistem keuangan kita sekarang ni tak selamat mana. Saya pun takut nak simpan PT dalam bank. Tak kira lah tabung haji ke, ASB ke, bank ke, saya sendiri pun tak berani. Saya tukar jadi mah. Jadi mah pula saya pegang sendiri. Lagi selamat. Sebab mah ada di tangan kita. Mah duduk tangan kita sendiri. Harta kita berada di tangan kita sendiri. Sebab tu dia ada tempat simpan mah tu. Kalau takut nak pegang, pergi sewa kotak simpanan, dia ada insurans. Letak situ. Ambil setahun ke, ambil 2 tahun ke. Ada dekat Kemamang ada, dekat Kuala Terengganu pun ada. Seluruh Malaysia ada peti simpanan. Kalau nak murah dengan Public Go, dengan murah safety mana Public Go. Saya tunjuk hak Public Go. Okey cikgu, ini menara Public Go. Public Go beli 100 juta. Macam mana Public Go scammer? Beli bangunan. Takkan scammer nak beli bangunan. Scammer tak beli bangunan. Dia nak duit orang. Public Go beli menara ni dan Jalan Tun Razak di area Kuala Lumpur. Inilah tempat saya pergi latihan. Inilah tempat saya pergi ambil mah customer. Customer daripada KL pun takut juga. Saya pergi Temang. Saya pergi saja-saja je. Baru ni bulan 12. Saya ada seorang customer Datuk. Dating lah bini dia, Dating. Dia beli mah untuk anak dia. Anak dia kerja pramugari. Selalu terbang sokmo. Tak ada masa nak beli mah. Jadi dia beli mah ke anak dia tu dalam 200 gram. Tak apalah. Datuk kan peti banyak. Dating peti banyak. Dia beli 200 gram. Dia takut nak ambil. Saya dari Terengganu pergi ke Kuala Lumpur. Mari sini. Saya temang je dia. Temang pergi ambil mah dia. Sampai dia balik. Lepas tu saya balik Terengganu lah. Sebab saya kena jujur, kena amanah dengan customer. Kalau saya tak jujur, saya tak amanah dengan customer, customer tak akan percaya dengan dealer-dealer lain. Sebab saya ni wakil kepada dealer-dealer juga. Semua dealer-dealer Public Go setakat ini tak ada lagi dengar berita masuk penjara. Tak ada lagi. 100,000 orang dealer, 100,000 lebih dealer, tak ada seorang lagi dengar dealer masuk penjara. Tipu customer. Tak ada. Customer Public Go 1.2 juta. Dealer Public Go 100,000 lebih. Belum ada seorang pun masuk penjara tipu customer. Tak ada lagi lah setakat ni. Daripada tahun 2008 sampai sekarang. Tak ada lagi. Dan kita ni kena jujur dengan customer. Sebab tu kita nak customer kenal dealer. Kalau cikgu daftar dengan saya, cikgu kena kenal Pok I. Ni Pok I. Muka ni. Pok I ni orang Terengganu. Duduk Kuala Terengganu. Dan Pok I buat live hari-hari. Okey, hari-hari Pok I buat live. Grup Pok I ada berapa orang? Okey, grup Pok I ada 400. Setakat ini. Saya tahun ni 2024 saya nak 5,000. Duduk bawah saya. Okey, saya nak 5,000 orang duduk saya bimbing jadi penyimpan mah 5,000. Tu target saya. Jadi dealer Public Go ni dia tak ada target. Kita target sendiri. Itu seronok jadi dealer Public Go ni. Tak ada macam MLM. Mu kena ada target 100 orang, 200, 300. Public Go tak ada. Masuk nama saya seorang. Okey, cikgu nak masuk nama cikgu seorang. Okey, saya dah ni. Cikgu belum daftar lagi ke? Pertama cikgu kena daftar dulu.
Sebab apa? Sebab yang masuk grup saya ni adalah customer Public Go. Okey, customer Public Go saya letak dalam WhatsApp, okey. Okey, bila saya hantar info tentang mah, dia 400 orang semua dapat. Okey. Jadi ada seorang lagi customer yang baru juga, tapi dia tak daftar lagi lah. Dia ni orang Peceng juga. Saya baru jumpa minggu lepas dekat Maiding. Dia tanya saya nak daftar atas nama isteri. Boleh cikgu, boleh. Sebab apa? Daftar atas nama isteri, akaun tu hak isteri. Kalau daftar atas nama anak, akaun tu hak anak. Daftar atas nama siapa-siapa tak ada masalah. Janji ada IC. Ada IC. Sebab apa? Saya bagi link ke cikgu daftar. Saya bagi link, saya hantar ke cikgu link untuk pendaftaran. Sekejap. Saya ada dia belum jadi customer lagi. Dia nak beli 1 kilo bulan 3 ni. Bulan 3 sebab dia kata dia dapat duit KWSP, dia nak beli mah. Okey. Okey, ni link Pok Yi. Ni link Pok Yi ni. Ni warna hijau gambar Pok Yi. Pok Yi akan hantar ke cikgu. Copy. Link copy. Pas. Okey, saya hantar dah ke cikgu. Cikgu daftar atas nama isteri, ikut IC ya. Ikut IC. Nombor telefon, alamat email, nombor IC. Sama macam kita nak buka akaun bank juga. Sebab apa? Sebab Public Go ni sentiasa menjaga safety untuk customer beli mah dengan selamat dan dapat emah dengan selamat. Okey, saya atur dah cikgu. Okey. Nanti bila dah daftar cikgu, saya akan terima email, cikgu akan terima email. Okey, tuan-tuan, adik kakak. Selamatlah duit awak tu. Banyak dah kes tiap-tiap bulan ada sokmo scammer duk tipu orang. Dealer Public Go ni dia memberi ilmu. Saya bukan nak duit awak. Saya duk ajar, saya duk bimbing ni percuma. Awak pun tak perlu bayar. Kita dealer ni ada gaji. Kita buat kerja, Public Go yang bayar. Tu satu amanah. Kita pegang satu amanah, bukan yang senang. Kerja amanah ni satu amanah daripada Tuhan, daripada Allah. Allah latih kita jadi dealer Public Go ni melalui syarikat Public Go nak membimbing masyarakat. Sipanglah emah, adalah harta, jadilah orang kaya. Bila kita jadi kaya, kita senang. Bila kita jadi kaya, kita boleh tolong orang susah. Kita boleh membantu beranak hak susah. Kita boleh tolong saudara mara hak susah. Tapi jangan jadi orang kaya yang sombong. Jadi orang kaya yang sombong. Tuhan tunjuk dah dalam Al-Quran. Tuhan cerita dah. Korong orang kaya yang sombong. Dia rasa harta tu dia punya. Dia tak sedar Tuhan bagi harta tu sampai 70 ekor unta bawa anak kucing dia. Kucing mah tu. Tapi disebab dia sombong, dia takbur, dia kata bukan Tuhan bagi. Tuhan hukum dia atas dunia. Habis timbuh dengan harta dia tu. Kita jadi orang kaya ni mulia. Nabi suka umat dia kaya. Sebab Nabi kita kaya. Kita ikut Nabi lah. Rasulullah seorang yang kaya. Keturunan yang kaya raya. Kita ikut dia lah. Bila kita kaya, banyak benda kita boleh buat. Kita boleh bina sekolah. Kita boleh bina pondok. Ambil orang ngaji, budak-budak ngaji tahfiz. Selama mana kita buat pondok tu, orang duk mengaji dekat situ, budak-budak duk mengaji, selama mana ada orang duk mengaji, selama itulah kita akan dapat pahala dalam kubur. Nanti saya pergi KT jumpa Pok Yi minum. Pok Yi, cikgu mari kedai saya. Saya kedai celup tepung. Kedai celup tepung dekat airport Kuala Terengganu. Tu kedai saya. Kedai bini. Saya beri modal ke bini. Saya kerja dengan bini. Okey, ni Public Go ni saya buat
part time. Sebab apa? Sebab dia ada bersangkut paut dengan bisnes saya buat. Saya suka buat public go ni. Sebab saya pun berniaga, saya alih 10% duit berniaga saya beli mah. Contoh saya dapat 1,000, jual hari ni boleh 1,000, saya beli 100. Saya buat gitu. Setiap hari 10%. Sebab saya selamatkan duit saya dulu. Okay. Kedai ikan celup tepung. Nama di Coconut Cafe. Nanti saya atur gambar ke cikgu. Gambar kedai ke cikgu. Sebab nak cari banyak sangat ni. Banyak sangat. Dan customer Pok Yi ni pula bukan orang-orang hok kaya-kaya saja. Saya ada datuk seorang hok beli mah tadi tu ke anak dia tu. Hok saya pergi Kuala Lumpur tu. Dating. Saya jadi ejen insurans dan jual kereta lama. Cikgu lagi banyak pengalaman. Sebab dia benda ni sama je. Marketing juga. Cuma cikgu jual insurans dengan kereta. Saya ni bukan jual. Saya pembimbing. Sebab tu bila kita kerja, tak kisah kerja apa-apa, alihkan 10% duit kita tu selamat dulu dalam bentuk mah. Kita tak tahu kita susah, kita tak tahu kita sakit bila, kita tidak tahu kita susah bila. Kita tak tahu. Baru sedar ada pelaburan mah. Ya betul. Dan sebenarnya pelaburan mah ni lama dah. Tahun 2008. Public Go ni bermula pada tahun 2008. Siapa yang suruh buat ni? Mahathir. Datuk Seri Mahathir yang suruh buat kilang mah. Cuma masa tu dia tidak war-warkan. Masa tu dia war-warkan ASB. Jadi ramai orang tak tahu. Public Go ni 2008 dah ada dah. Dari satu cawangan di Pulau Pinang, sekarang sudah ada seluruh Malaysia. Termasuk di Sabah Sarawak, ada kilang sendiri, ada menara sendiri, ada kilang di Indonesia, ada cawangan di Indonesia. Okey, dan Public Go ini adalah merupakan pengerusi kepada semua syarikat-syarikat emas yang berada di Malaysia. Dia panggil apa? MGA. Okey, Public Go. Saya tunjuk MGA. Bos besar sekali. Sebab tu Pok Yi pilih Public Go. Public Go syarikat mah nombor 1. Dan beli mah Public Go wajib dapat mah fizikal, tak ada digital. Public Go dia tak ada digital, dia fizikal 100% patuh syariah. Okey. Ini mah Public Go. Cikgu tengok sekejap, saya tunjuk. Ini Public Go. Ini menara Public Go. Tu dekat Kuala Lumpur lah tu, dekat SQ. Tu 1 dinar. 5 dinar, 10 dinar. Dirham pun ada. Tu dirham. 5 dirham. Yang ini 250 gram. 82,000. Hak ni 1 kilo. 328,000. Dan ini silver 5 kilo. Tu 100 gram. Yang ini hak terbaru 12 kilo. 12.5 kilo. Nilai dia 4 juta lebih. 4 juta lebih nilai dia. Okey, mana? Alah, tak tubik lah pula. Ni lah pula. Jadi, cikgu tak perlu nak ragu-ragu. Saya sendiri pun masuk Public Go. Saya masuk Public Go, saya jadi customer 1 minggu je. Lepas tu saya upgrade jadi dealer. Kenapa? Sebab di dalam Public Go ada pakar-pakar yang mengajar kita orang ni, yang beri ilmu. Okey, ini adalah Maha Guru Emas. Maha Guru Emas pertama Public Go. Inilah cikgu saya, Tuan Syukur Hashim, bekas pensyarah Universiti Multimedia. Ni Maha Guru Emas kepada semua dealer Public Go. Ni orang dia, Tuan Syukur Hashim, orang Melaka. Dan siapa lagi? Ini jutawan, Tuan Azizi Ali, penulis buku Masa untuk Emas, bekas pilot
bekas pilot kapal terbang emas 40 tahun bekerja jadi pilot. Pecang dah. Umur 62 jutawan. Pun dealer public go, cikgu saya juga. Pakar keuangan nombor 1 Malaysia. Siapa lagi? Ini Tuan Zu. Tuan Zulkifli. Orang Kelantan, bekas Banduan. Penulis buku Misi Bebas Hutang. Ni bekas Banduan. Jutawan public go. Banduan pun boleh jadi jutawan public go. Sekarang ini orang nombor 2 di public go. Ni nombor 1. Cik Zul nombor 1. Ni nombor 2. Okey. Tuan Azizi Ali nombor 3. Ni dia bukan macam MLM public go ni. MLM dia punya orang atas-atas dia sombong-sombong. Tunjuk duit. Public go tak boleh. Awak kaya lah macam mana pun, public go melarang dealer-dealer dia tunjuk harta. Tidak boleh. Tugas kita membimbing customer. Itu saja. Awak ada harta banyak, itu awak punya pasal. Tapi jangan tunjuk. Sebab memang tak boleh. Dilarang di public go. Sebab public go didik kita ni sentiasa hidup sederhana. Walaupun banyak harta masing-masing, dealer-dealer ni ada simpanan emas semua, tapi public go didik kita dealer-dealer ni hidup secara sederhana. Okey. Ini mah public go. Yang ini dinar. 1 dinar, 1 dinar, setengah dinar, 5 dinar, 10 dinar. Hak ni pula gold bar. 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Ni mah public go belaka. Emas 999.9 24K. Emas paling tinggi sekali 24K. Dipanggil karat. 24K. Okey, ini safety box public go. Yang ni di Pulau Pinang. Dan yang sekarang ni public go tengah buat safety box dekat Kuala Lumpur, dekat menara dia, sebab ramai permintaan. Ramai customer public go ni daripada Lembah Kelang. Jadi dia orang minta public go buat safety box ni di menara public go Kuala Lumpur dalam proses. Nak siap dah tu. Dalam mungkin setahun 2 lagi siap dah. Inilah mah customer 1.2 juta. Di sinilah public go Sipang. Nak waktu bake 24 jam. Okey. Lagi ke apa lagi? Ingat cikgu, tuan-tuan adik kakak, beli emas public go wajib dapat emas fizikal pegang sendiri. Harta kita pegang sendiri. Public go pun ada Aranu juga. Aranu public go ni, kalau kita nak gadah emas kita, kalau kita nak gadah, pergi dekat pejabat poh. Sebab pejabat poh bekerjasama dengan public go. Dan public go ni, sebab dia ada kilang dia sendiri, dia juga supply kepada pekedai-pekedai emas seluruh negara. Dekat pukul 2 dah. Cawangan public go. Okey. Cawangan public go. Ini cawangan public go. Okey. Sebab tu bila tuan-tuan adik kakak daftar, selepas daftar, upload app public go. Okey, upload app public go. Dia logo dia huruf G. Ni G warna merah. App public go kena upload. Sebab awak beli melalui telefon, melalui app public go ataupun website public go. Okey, cawangan public go ni seluruh Malaysia kecuali Perlis. Perlis tidak ada. Kedah ada 2. Alustar Sungai Petani, Perak dekat Ipoh. Pulau Pinang dekat Relau Pulau Pinang. Kuala Terengganu Jalan Air Jernih, Kuala Terengganu. Kota Baru Jalan Petra. Kuantan Kuantan kat mana? Okey. Kedah Alustar Sungai Petani, Pulau Pinang dekat Relau. Ni cawangan-cawangan public go ni.
Ipoh, Perak. Lepas tu bahagian tengah Public Gold, Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Petaling Jaya, Selangor. Ampang, KL. Bangi, Selangor. Pantai Timur. Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Terengganu. Jalan Air Jernih, Kuala Terengganu. Kuantan, Pahang. Jalan Putra Square. Negeri Sembilan. Taipang, Senawang. Jalan Taman Komersial Senawang, Melaka. Jalan Melaka Baru, Batu Berendam. Johor Bahru, Jalan Air Molek, Taman Molek, Johor Bahru. Kuching, Jalan Satuk, Al-Idrus Commercial Center. Dekat Miri Square. Okey, Kota Kinabalu. Lorong Plaza Permai. Jalan Sulaman, Kota Kinabalu. Satu lagi nak buka di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu ni di Tawau. Satu lagi nak buka. Lepas tu di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Ada 5. Saya tak ingat satu lagi. Ada 5. Public Gold ada kilang juga di Indonesia. Jadi dia ada 2 kilang. Satu di Malaysia, di Pulau Pinang. Satu di Indonesia. Okey, Public Gold merupakan MGA. Okey, MGA ni, Public Gold ni pengurusi kepada semua syarikat-syarikat emas di Malaysia. Dia pengurusi. Ini MGA. Malaysia Gold Association. Persatuan emas lah. Saya orang putih ni pelak sikit. Okey. Dia emas ni kan dia mesti ada persatuan kan. Public Gold lah bos dia. Seluruh syarikat-syarikat emas di Malaysia ni di bawah Public Gold. Walaupun syarikat lain-lain, Public Gold ni pengurusi kepada semua syarikat-syarikat emas. Hak kecil, hak sederhana, hak besar, Public Gold bos sekali. Sebab tu saya pilih Public Gold. Sebab Public Gold nombor 1. Saya tak pilih nombor 2, nombor 3, nombor 4. Saya tak pilih. Saya nak nombor 1 yang terbaik. Public Gold yang terbaik di dalam negara kita. Lagi pula, beli emas Public Gold, boleh beli dengan dia, boleh jual dengan dia semula, boleh arahnu dengan Public Gold. Dan tuan-tuan, adik-adik kakak, kalau ada emas hak lama-lama hak dak pakai, hak patah ke, hak kemik ke, 916 ni ke, nak pakai duit, pergi je jual dekat Public Gold. Bawa pergi dekat cawangan Public Gold. Public Gold beli dengan harga yang tinggi. Okey, berapa harga Public Gold beli hari ni? Okey. Harga Public Gold beli hari ni berapa? Kejap saya tengok Hai Kak Su. Kak Su dealer Public Gold. Boleh follow Kak Su. Boleh follow Kak Su. Okey. Manalah pula dah jumpa carilah pula dah. Okey. Kalau tuan-tuan adik kakak nak jual emas, 916 ni hak dak pakai dah. Hak lama-lama nak jual. Pergi dekat Public Gold. Public Gold beli dengan harga hari ni 916. 272. Sebab tu kena ada app Public Gold. Jadi awak boleh tengok harga emas Public Gold semasa ni 24 jam. Boleh tengok. Sebab tu bila daftar, download app Public Gold. Ada beberapa customer yang saya jumpa hari ni, okay, dia daftar dengan orang lain, tak ada app Public Gold. Bila kita cerita pasal app Public Gold, dia terkejut. Bila dah daftar, adik kakak, tuan-tuan, datuk-datuk dating, download app Public Gold. Download. Sebab semua info-info ni ada di dalam app Public Gold. Awak boleh baca, boleh tengok 24 jam. Harga emas setiap pukul 12 malam akan berubah. Setiap 20 minit harga emas tu akan di-update-update. Senang saja. Dan harga emas
10 gram sampai 1 kilo semua dipaparkan. Okey, harga jual hari ni adik kakak kalau nak jual emas ni, awak nak jual hak lama-lama lah. Hak dak pakai dah, dak mau pakai dah, patah renyok putuh ke, walaupun daripada jenama lain. Awak beli daripada syarikat A, bawa pergi dekat Public Go boleh jual. Harga untuk 916 dia Public Go beli dengan harga RM272 1 gram. Kalau emas 999 daripada company lain bawa pergi jual dekat Public Go beli RM297 1 gram, on the spot dapat duit. Kecuali emas Public Go sahaja. Kalau emas Public Go awak nak jual semula ke Public Go, dia akan masuk bank 4 hari. Kalau emas dan lain jenama, cash, dapat duit cash. Bawa je pergi dekat cawangan Public Go yang berdekatan dengan anda. Jadi mudah beli dengan Public Go, mudah jual dengan Public Go. Sebab itulah bila kita nak melabur dalam emas, pastikan syarikat itu mempunyai cawangan di seluruh Malaysia. Di tempat kita, di negeri kita duduk, mesti kena ada cawangan. Senang kita nak berurusan. Dan Public Go ini, dia ada menara sendiri. Dia tak ada sewa-sewa. Dia beli 100 juta. Menara Public Go ni dia beli. Bukan sewa-sewa. Tak main sewa-sewa boh. Beli. Mana. Menara Public Go. Lapar perut dah pula. Lama dah buat. Lapar kat su, tak makan lagi. Makan nasi air je tadi. Lepas meeting, makan nasi air je. Okey. Ini menara Public Go ni. Bukan sewa tuan-tuan. Dia beli dengan Jacob. Sebelum ni menara TMB. Lepas tu TMB jual kepada Jacob. Jacob jual kepada Public Go. Jadi inilah lambang kemegahan Public Go. Huruf G. 12 tingkat. Di sinilah tuan-tuan boleh mari, boleh datang. Tingkat 1. Naik tingkat 1, tengok emas Public Go. Tengok sendiri. Pegang emas Public Go 12.5 kilo. Ada di sini. Di Menara Public Go, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kalau awak pergi Kuala Lumpur, kebetulan pergi jalan-jalan Kuala Lumpur, datang sini tengok. Hari-hari dia buka. Pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Sebab dia ada menara sendiri. Public Go bukan scammer tuan-tuan adik kakak. Public Go adalah syarikat emas terbesar di Malaysia, nombor 1. Terbaik di Malaysia. Sebab tu orang Indonesia percaya beli mah dengan Public Go. Orang Brunei percaya dengan Public Go, beli mah dengan Public Go. Orang Thailand percaya dengan Public Go, beli mah Public Go. Orang Singapura percaya dengan Public Go, beli mah dengan Public Go. Public Go ni adalah dealer-dealer Public Go ni, dealer-dealer antarabangsa. Kita bukan dealer kampung, dealer antarabangsa. Sebab tu kita share ilmu supaya tuan-tuan selamatkan duit anda daripada scammer mah. Selamatkan duit awak tu. Kalau awak tak selamat, duit awak hilang begitu saja. Kita kerja penat-penat tak, tiba-tiba duit hilang. Menurut kajian KWSP, kerja 30 tahun, 40 tahun, dapat harta, dapat duit KWSP 4 tahun, habis duit. Ramai mana pesara-pesara terpaksa bekerja semula. Banyak dah. Ni kajian KWSP. 200,000, 300,000, 4 tahun, 5 tahun habis dah PT. Dah, masalahnya kita tak mati lagi. Kalau kita mati tak apa dah. Tak mati lagi, hidup lagi. Dah kesusah. Ada duit peceng pun habis. Ada duit KWSP pun habis. Sebab apa? Sebab kita tak nak selamatkan separuh duit tu beli mah. Kalau kita beli mah, kita pegang mah tu sendiri, sekurang-kurang kita boleh guna untuk 10 tahun akan datang. Boleh guna untuk 15 tahun akan datang. Kita tahu ke bila kita mati? Kita tak tahu. Mati tetap mati. Tapi kita tak tahu. Kalau Tuhan bagi panjang umur sampai 75, duit 200,000, 3 tahun habis dah. Lepas tu nak sambung hidup lagi, nak makan gapo? Nak harap ke anak-anak membantu? Anak-anak tak dapat.
nak membantu. Dia ada keluarga, dia ada komitmen. Payah. Jadi sekurang-kurang tuan-tuan menabung untuk diri sendiri. Menabung untuk hari pecan. Sebab emas dia jangka panjang, memang harga dia naik, memang harga mahal. Kalau dok, saya buat benda saya jadi dealer. Sebab saya tahu keuntungan dengan emas ni untuk jangka panjang. Dan tak semesti saya berjual, beli saya nak jual. Dok, saya buat juga sebagai harta untuk saya tinggal kepada anak-anak saya. Supaya kalau saya mati sekalipun, anak saya dok pergi minta sedekah dengan orang. Anak saya tak pergi meminta-minta. Sebab saya tinggal harta. Jangan tinggal hutang. Kalau ada hutang, bagi tahu ke pewaris. Ayah ada hutang, mu tolong bayar. Dengan harta kita juga. Sebab tu bila kita ada harta, nak bagi ke anak-anak, pertama pesan ke anak-anak dulu. Aku ada hutang dengan orang ni, dengan orang ni, dengan orang ni. Settle hutang aku dulu. Sebab harta tu tak boleh bagi lagi selagi tak settle hutang kita. Anak pun kena bertanggungjawab. Jangan duk nak berebut harta mak pak je. Jangan duk nak berebut harta mak ayah je. Ayah ada hutang. Ayah tak dapat bayar hutang. Ayah seksa dalam kubur. Ingat ni anak-anak. Pok I pesan ni benda hak agama khabar. Ayah ada hutang. Kalau kita tak tolong hutang, bayar hutang ayah, kita dapat harta ayah, ayah kita dalam kubur kena seksa. Awak tak kesian ke? Ayah kita jaga kita daripada kecil sampai kita besar, sampai kita berjaya. Ingat mak ayah dalam kubur. Sebab tu ni mak ayah bila nak bagi harta, khabar awal-awal ke anak-anak. Aku ada hutang dengan dolar 100 riyal. Mu tolong bayar? Ambil duit aku, harta yang aku tinggal. Tolong bayar hutang aku. Aku ada hutang 1000 dengan mamat. Mu tolong bayar ke mamat? Pesan ke anak-anak. Jangan duk anak-anak ni duk suka sangat. Oh sedap ayah mati dah harta banyak. Mu jangan ingat gitu. Ayahmu tu seksa dalam kubur. Mak ayah seksa dalam kubur. Jangan duk suka sangat harta yang kita ada. Tolong mak pak kita dulu. Tolong mak ayah dulu. Jumpa kawan-kawan lama ayah. Tanya. Ada dok ayah hutang dengan pak cik? Ada dok ayah saya hutang dengan pak cik? Tanya. Kalau katakan ada, pocik tu kata ayahmu ada hutang aku 10 riyal. Tak apalah, aku halal. Dah selamat dah ayah awak. Ayahmu ada hutang dengan aku 100 ringgit. Mu kena bayar. Bayar hutang ayah. Sebab orang dalam kubur, dia ibarat macam duduk dalam laut seorang. Dia lemah. Dia nak anak-anak ni tolong. Tolong sedekah ke dia, tolong baca Quran ke dia, tolong macam-macam lagi. Dia duduk ni macam duduk dalam laut. Seorang lemah-lemah. Pelapung tak ada. Pelapung tu mana? Anak-anak dia lah pelapung. Anak-anak lah duk tolong. Jangan suka sangat kita ada dapat harta ayah. Jangan duk suka-suka sangat. Setiap orang ada hutang. Tak lepas. Hutang bank lah, hutang kad kredit lah, hutang pinjaman peribadi lah. Sebab tu tuan-tuan adik kakak, janganlah duk belajar sangat berhutang. Hutang ni hak perlu je nak beli rumah. Kita tak ada PT. Tak apalah hutang. Jangan duk hutang kad kredit tu. Tak usah pakai lah kad kredit tu. Pakai kad debit sudah. Pakai kad debit duit kita sendiri. Kalau habis, habis lah. Kalau kita pakai kad kredit, kita hutang dengan kad kredit, interest tinggi. Interest tinggi. Jangan buat loan peribadi. Ni dia panggil hutang-hutang negatif. Kita kena ingat, kita ni hidup atas dunia sementara sahaja. Kita akan balik jumpa Tuhan. Nak jawab guana dengan Tuhan. Macam mana nak jawab? Sebab itulah mak-mak, ayah, mana-mana ada hutang, pesan ke anak-anak. Aku tinggal harta aku ni 100,000 ni, mu tolonglah bayar hutang aku. Takut aku tak dang. Takut aku tak sempat nak bayar. Pesan ke anak-anak. Bila dah habis bayar hutang, baru boleh bagi. Hak tu kena pergi jumpa pejabat agama lah, nak tahu lebih lanjut. Saya dengar ceramah ustaz khabar gitu, saya khabar gitu. Sebab tu Nabi khabar, sampaikan walaupun satu ayat dariku. Kongsi ilmu. Okey, adik kakak dengar Pak I cerita malam ni pasal simpan nama. Sampaikan kepada kawan-kawan.
Kongsi kepada saudara mara. Mana tahu anak beranak kita nak simpan mah, tak tahu tepat, tak tahu cara, tak tahu. Sekurang-kurang kita dah tahu, kita tak nak simpan, tak apa. Kita bagi tahu dekat mungkin mokcik kita. Mokcik nak simpan mah, mokcik nak beli mah. Sebab apa? Sekurang-kurang awak dah selamat dah mokcik awak tu daripada scammer. Katakan mokcik tu ada 100,000. Orang tua banyak piti. Cuma dia tak tahu ni nak beli mah dekat mana ni. Dekat mana? Dengan siapa? Kita hak dengar ni, kita tak nak menabung. Tu kau pandai kita lah. Pergi tahu ke mokcik kita. Mokcik kata, aku nak beli mah, mu tahu tak dekat mana? Oh, saya tahu. Semalam saya dengar, saya tengok TikTok Pok Yi. Dia duk cerita pasal mah. Dia duk cerita pasal public go. Mokcik nak beli, kita contact Pok Yi. Follow TikTok Pok Yi. Ada nombor telefon. Nombor telefon ada. Kalau tak boleh daftar, nombor telefon Pok Yi ada. Tanya, WhatsApp nak buat guana. Pok Yi akan bantu. Sekurang-kurang awak dah selamat dah mokcik awak tu. Duit dia 100,000 tak hilang. Kawan tu nak beli mah, cuma tak tahu tepat di mana. Sebab tu ingat pesan Nabi, sampaikan satu ayat, walaupun satu ayat kepada orang ramai, awak pun dapat pahala. Awak tak simpan mah, tapi awak dapat pahala. Sebab apa? Awak menyampaikan ilmu yang betul. Kalau ilmu salah, dapat dosa. Senang tak nak cari pahala? Senang je. Tak payah nak kerja kuat-kuat. Kongsi je ilmu. Okay? So, sekurang-kurang awak dapat menyelamatkan mak saudara, dapat menyelamatkan pok saudara hak peceng, pitih ada banyak-banyak. Dia alih kepada mah. Dia tukar kepada mah. Awak dah tolong dah dia. Tu kena ada kerjasama. Masyarakat kena ada kerjasama. Kawan-kawan ataupun syarikat-syarikat nak buka beli mah dengan public go, data juga. Company awak nak bagi hadiah kepada pekerja terbaik. Dia nak beli hak kecil-kecil gini. 1 gerai ke 0.5 gerai ke, dia nak bagi hadiah ke pekerja-pekerja dia. Pergi daftar dengan Pok Yi. Sebab boleh daftar atas nama syarikat. Boleh daftar atas nama perseorangan. Atas nama syarikat pun boleh. Di public go ni boleh berlaku. Jadi dia nak katakan nak 1,000 keping. Pok Yi, saya nak beli 1,000 keping. 100 gerai, 1 gerai. Boleh tak daftar atas nama syarikat? Boleh. Daftar atas nama syarikat. Sebab apa? Beli mah wajib dapat mah. Okey, setakat ni dulu Pok Yi kongsi ilmu. Terima kasih banyak-banyak adik-adik kakak. Semoga anda mendapat ilmu yang bermanfaat. Menabunglah mah. Walaupun RM100 pun cukup lah. Sebulan 100 pun dah cukup dah. Daripada awak duk buat ngenak piti. Daripada awak duk bazir piti. Kerja penat-penat, si pandang tak ada. Masyarakat kena sedar. Sekarang ni banyak sangat scammer-scammer. Boleh kata tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Ada seumur tu big dalam berita. Kena tipu 6.25 juta. Kena tipu 300 juta. Kena tipu 45 juta nak masuk pelaburan emas. Tuan-tuan, adik kakak kena ingat 3 asas simpanan emas. Beli emas, mesti dapat emas. Beli emas dengan syarikat yang betul. Beli emas, mesti ada cikgu. 3 tu je best. Basic tu, hak asas. 3 je. Tak ada keuntungan 5%, 10%. Tak ada. Tu semua scammer. Sebab itulah dealer public go dilatih oleh pakar-pakar di dalam public go. Sebab kita menyampaikan ilmu yang betul, ilmu yang benar lillahi ta'ala. Kerana Allah. Saya buat kerja kerana Allah. Saya tak mengharap balasan public go. Saya mengharap balasan daripada Allah. Saya nak pahala. Kita nak pahala. Sebab tu saya ajar. Sebab tu saya bimbing. Gaji ke, insentif ke, saya serah ke Tuhan. Tuhan nak wis RM1, saya terima. Tuhan nak wis RM1,000, saya terima. Tuhan nak wis RM10,000, 10 juta, saya terima. Saya serah ke Tuhan. Tugas saya membimbing. Hak tu dulu saya utamakan. Saya utamakan customer. Saya sayang customer. Sebab apa? Saya dak ambuh. Masyarakat Malaysia susah. Awak susah ni sebab apa? Awak tak nak menabung. Itu punca dia.
Tak nak cari ilmu. Tak nak cari tempat yang betul. Nak kaya cepat. Tuan-tuan, adik kakak, kita hidup atas dunia, atas muka bumi, tak ada jalan pintas nak jadi kaya. Kena kerja, kena buat bisnes, kena buat banyak kerja. Duit dia tak turun dari langit. Duit dia tak terbit dari bumi. Duit dia tak terbit dari air. Awak kena kerja. Manjada wajada. Siapa yang berusaha, pasti dia berjaya. Dengan cara yang betul. Sebab tu dealer-dealer public go ni hari-hari duk kongsi ilmu, supaya tuan-tuan ada ilmu berlimah sipang emah dengan ilmu. Bukan emah yang buat kita kaya. Kita kaya kerana kita ada ilmu. Apa-apa pelaburan yang awak masuk, pastikan dulu ada ilmu. Jangan berlimah kerana kawan. Jangan menabung emah kerana kawan. Awak menabung emah kerana Allah Ta'ala. Tuhan akan tunjuk jalan. Tuhan akan bagi jalan. Sebab apa-apa sekalipun, gana-gana pun tetap kena minta tolong dengan Tuhan. Tuhan beri jalan, awak jumpa dengan Poi. Awak datang dengan Poi. Itu semua kerja Tuhan belaka. Saya cuma menyampaikan ilmu. Saya cuma menyampaikan amanah yang saya pegang. Tugas dealer bukan tugas senang. Kita nak membimbing masyarakat. Kita nak mendidik masyarakat supaya ada harta. Bukan nak suruh jadi bankrupt. Bukan nak suruh jadi papa kedana. Nak suruh rakyat Malaysia 33 juta jadi orang kaya. Ada harta dalam bentuk emas. Setakat ni saja Pak Yu share. Terima kasih banyak-banyak. Kak Su, terima kasih Kak Su. Pak Yu lapar perut. Panjang sangat cerita ni. Panjang dah nak pergi makan pula. Okey, terima kasih Kak Su. Lepas ni boleh ikut live Kak Su pula. Kak Su pun buat live lewat juga ni. Okey. Okey, Kak Su dealer hebat, dealer yang berjaya. Ramai dah dia bimbing orang. Boleh follow Kak Su. Okey, terima kasih banyak-banyak adik-adik kakak hok masuk live Pak Yu ni. Boleh follow Pak Yi. Hak mana lagi dok simpan mah, hak mana lagi nak berminat nak menabung mah, boleh follow Kak Su. Boleh follow dealer-dealer hak lain hak masuk live Pak Yi. Kalau berminat nak simpan mah, nak jadi Pak Yi cikgu awak, simpan mah, follow je Pak Yi. Pergi dekat bio Pak Yi, tekan link 3 daftar akaun 19 tahun ke atas untuk dewasa. Kalau nak buat ke anak-anak, daftar akaun junior 18 tahun ke bawah. Semoga anda menjadi penyimpan emas yang konsisten. Semoga anda menjadi penyimpan emas yang berilmu. Okey, bye-bye. Terima kasih.